Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Natasha Alia Muhammad Huzaini. Teruskan bersama saya berita hari ini. Di Pasir Gudang, seorang kanak-kanak berusia 9 tahun lemas selepas terjatuh ke parit ketika bermain bersama rakannya berhampiran Jalan Helang 2 Taman Sains Tech di sini petang semalam. Mayat Muhammad Fakhrul Najmah Fauzi telah berjaya ditemui pasukan mencari dan menyelamat pada jam 8.30 pagi tadi di terusan sungai berhampiran lampu isyarat Taman Bacang, Jalan Kongkong Masai, kira-kira 3 km dari lokasi mangsa terjatuh. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendent Johiri Abdul Aziz berkata, dalam kejadian jam 3 petang semalam, mangsa yang juga murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Nusa Damai itu bersama seorang lagi rakan sekolah bermain di tepi parit berkenaan sebelum tergelincir dan dihanyutkan arus deras susulan hujan lebat. Operasi mencari dan menyelamat membabitkan pasukan polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan kawasan rukun tetangga telah dihentikan pada jam 12.30 malam tadi. Di Alor, polis telah menahan seorang tukang besi berusia 34 tahun selepas disyaki mendera anak lelakinya yang juga orang kelainan upaya OKU dengan menggunakan besi panas di rumah mereka di Kampung Rambai Padang Pendang semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Assistant Commissioner Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata pihaknya telah menerima laporan kejadian selepas guru sekolah kanak-kanak berusia 9 tahun itu mendapati ada kesan lebam di muka serta kesan melecur di kedua-dua tapak kaki mangsa. Guru mangsa ternampak kanak-kanak itu datang ke sekolah dengan kesan lebam di muka dan apabila ditanya, mangsa memberitahu bahawa mangsa telah ditumbuk oleh bapanya. Pemeriksaan selanjutnya oleh guru berkenaan terhadap kanak-kanak itu telah mendapati terdapat kesan melecur di kedua-dua belah tapak kaki mangsa akibat terkena besi panas. Guru berkenaan mengesyaki kanak-kanak itu didera oleh bapanya sebelum membawa mangsa membuat laporan di Balai Polis Pendang lalu dihantar ke Hospital Sultanah Bahya Alor untuk rawatan. Ketua Polis kemudian menahan bapa mangsa di rumah mereka jam 4.30 petang hari ini dan berdasarkan siasatan awal, mereka telah mendapati bahawa mangsa adalah seorang OKU yang mengalami masalah pembelajaran. Pemeriksaan di hospital telah mendapati terdapat kesan melecur di kedua-dua bahagian tapak kaki dan bengkak di bahagian mata sebelah kiri. Mangsa kini trauma selepas kejadian itu. Pihak polis juga akan soal siasat ibu mangsa dan beberapa individu bagi membantu siasatan untuk mengenal pasti motif kejadian tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 31(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM20,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Di Kuala Lumpur, seorang murid perempuan Sekolah Kebangsaan Sungai Corawang berusia 12 tahun dilaporkan hilang sejak semalam iaitu 18 Oktober 2019. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor Superintendent Azman Abdul Rahman berkata pihaknya telah menerima maklumat berhubung kehilangan kanak-kanak itu Intan Nur Alisa Kasih Muhammad Jaiz dari ibu tiri mangsa berusia 46 tahun. Mengikut laporan yang dibuat oleh ibu tiri itu, kanak-kanak perempuan berkenaan tiada di sekolah ketika wanita terbabit mahu menjemput murid itu pada jam 12.15 tengah hari semalam. Wanita terbabit turut memberitahu abang kanak-kanak itu menghantarnya ke sekolah pada pagi hari sama dan dilihat masuk ke perkerangan kawasan sekolah berkenaan. Bagaimanapun, Superintendent Azman berkata, semakan kehadiran kanak-kanak itu dengan pihak sekolah mendapati dia tidak hadir ke sekolah itu. Ibu tiri mangsa yang juga suri rumah membuat laporan di Balai Polis Serendang pada jam 11.07 malam tadi. Kanak-kanak yang
dikategorikan sebagai orang hilang itu kali terakhir dilihat memakai seragam sekolah dan dipercayai tidak mempunyai telefon bimbit. Di Tumpat, kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun yang juga pesakit COVID-19 tersepit kepala di besi katil di wad Hospital Tumpat di sini malam tadi. Dalam kejadian 10.20 malam itu, mangsa telah dikatakan bermain di atas katilnya. Difahamkan juga kanak-kanak itu telah memasukkan kepalanya di celah besi itu dengan kakinya di bawah katil tetapi gagal mengeluarkan kepalanya yang tersepit. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tumpat, penolong penguasa bomba Wan Baijuri Wan Hassan berkata pihaknya telah menerima panggilan kecemasan pada jam 10.27 malam dan 8 anggota telah bergegas ke lokasi. Ketika tiba, anggota bomba telah mendapati kanak-kanak itu dalam keadaan tersangkut dan tersepit kepala di katil namun tidak menangis. Operasi telah mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk memotong besi katil dengan menggunakan peralatan khas. Wan Baijuri berkata, kerja menyelamat dipantau pegawai perubatan dan jururawat hospital berkenaan, manakala mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Pihak bomba mengambil masa sebelum menjalankan operasi menyelamat kerana perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP berkaitan pesakit COVID-19. Anggota terbabit perlu memakai peralatan perlindungan diri iaitu PPE dan membuat sanitasi selepas operasi menyelamat. Jentera dan 2 kenderaan utiliti yang digunakan turut disanitasi bagi mengelakkan penularan wabak itu. Di Betong, seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun meninggal dunia dengan kesan kecederaan dan lebam di beberapa bahagian badan, dipercayai didera ahli keluarganya. Ketua Polis Daerah Betong, Deputi Superintendent Azamri Ali berkata, seorang pegawai perubatan dari Hospital Betong telah memaklumkan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia disyaki didera pada jam 3.45 petang hari ini. Pihak polis telah pergi ke hospital terbabit bagi mengesahkan kejadian tersebut. Mangsa telah dihantar oleh keluarganya ke Hospital Betong pada jam 3 petang. Pemeriksaan pegawai perubatan mendapati beberapa kesan kecederaan dan lebam di bahagian badan kanak-kanak itu berkemungkinan menyebabkan kematian. Pihak polis telah menahan 4 ahli keluarga kanak-kanak berkenaan yang berumur antara 22 hingga 65 tahun termasuk ibu bapa kandungnya. Siasatan telah dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan permohonan reman akan dibuat ke atas suspek bagi membantu siasatan.